Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Haji Nazri, Haji Masyar? Alhamdulillah, Ustaz sihat ya? Ya, alhamdulillah. Batuk-batuk sikit lah. Okey, sound bagus. Ya, ya. Jadi alhamdulillah malam ni kita menyambung surah Maryam, ya. Kita sampai pada cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan ayat yang kita akan mula pada malam ni ialah ayat yang ke berapa? 41 insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama buka surah Maryam, ya, ayat yang ke-41. Kalau sudah bersedia, insya-Allah kita boleh sama-sama mulakanlah, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 41, muka surat yang ke-307 308. Ya, jadi apa ni, sambil kita menunggu jemaah lain, ya, untuk masuk, sama-sama kita memberi perhatian, ya, kepada ayat yang ke-41, ya. Agak panjang juga cerita Nabi Ibrahim ni sampai ayat yang ke-50 insya-Allah, ya. Jadi Allah mulakan dengan fi'il amar, ya, dengan apa ni, kata kerja perintah, wazkur, ya, yang kita tahu dia tu bentuk perintah dengan sukun di hujung tu, ya, wazkur, ya. Jadi wazkur maknanya sebutlah, ya, ceritakanlah, ya. Jadi Allah suruh Nabi, setelah Allah turunkan cerita tentang Nabi Ibrahim, jadi Allah suruh Nabi untuk menceritakan balik apa yang ada fil kitab, di dalam Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Quran lah. Kerana kita cerita tentang Nabi Muhammad, ya, maka sudah tentu Alkitab Al-Quran. Kalau kita cerita Nabi Musa, dia jadi Taurat. Kalau cerita Nabi Isa, jadi Injil, ya. Kalau cerita Nabi Ibrahim, memang kisah Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tak dapat kitab, ya. Dia hanya dapat, ya, suhuf dipanggil. Suhuf tu lembaran-lembaran saja. Tidaklah lengkap macam kitab, ya. Kerana zaman tu manusia tidaklah complicated sangat, ya. Jadi Nabi Ibrahim Rasul yang ke-6, ya, tidaklah kita kata masyarakat tu, ya, complicated macam yang ada selepas daripada zaman apa ni, ya, zaman apa ni, Nabi Yaqub, ya. Jadi Nabi Yaqub masih okey lagi, keturunan dia, ya. Masuk Nabi Musa, tu dah complicated, ya, berhadapan dengan raja, dengan menteri, ya, dengan kumpulan bangsawan, ya, kemudian penyair, ada ahli sihir dan sebagainya. Jadi memerlukan kitab untuk menjawab persoalan semasa. Jadi Allah suruh Nabi cerita tentang Nabi Allah Ibrahim, ya, yang diceritakan oleh Allah di dalam Alkitab. Sebab kalau cerita Nabi Ibrahim, ya, Nabi Muhammad tak tahu, ya. Nabi hanya tahu apabila Allah turunkan wahyu. Jadi cerita dalam wahyu itulah yang diceritakan balik, ya. Siapakah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, beliau adalah innahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu kana, ya, masa dia hidup dulu, dia siddiqan. Beliau ataupun baginda seorang yang sangat membenarkan, ya, seperti mana Abu Bakar As-Siddiq, ya, Nabi Ibrahim juga As-Siddiq, yang sangat membenarkan. Kalau Allah turunkan ayat, dia sangat mempercayainya, ya. Dia sangat membenarkan, ya, apa saja yang Allah wahyukan. Dan baginda juga adalah seorang nabi, ya. Jadi innahu kana siddiqan nabiyan. Jadi bukan sekadar beliau membenarkan, tetapi beliau juga seorang nabi, ya. Jadi mana sifat membenarkan tu sudah ada sejak dia kecil lagi, ya. Setelah dia dilantik menjadi rasul, menjadi nabi, sudah tentu lebih hebat lagi lah, ya. Jadi itu mukadimah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, ya. Kita sedang menceritakan slot, ya, Nabi Allah Ibrahim dalam surah Maryam. Jadi surah Maryam ni popular lah di kalangan orang perempuan, ya. Cuma kadang-kadang kita hanya membacanya saja, tidak mengambil maknanya, tidak melihat dia punya tafsiran, ya, ataupun tadabbur makna, pengajaran dia, ya. Quran kena ambil pengajaran, ya, sebab ambil pahala baca, pahala betulkan tajwid, pahala makhraj itu dah lama dapat, alhamdulillah, ya. Tapi makna-maknanya tu, apa pengajaran yang boleh kita ambil? Sayang kalau kita tidak meneliti, ya. Jadi kita kena menjadi orang yang menyahut, ya, perintah Allah dengan memahaminya.
Jadi kalau tak faham, tak boleh nak apply lah dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang tanya siapa Nabi Ibrahim, kita kata Nabi Ibrahim tu Rasul, betul. Dia seorang Nabi, betul. Ya, tapi mungkin kita tak tahu dia seorang yang sangat membenarkan ya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu yang datang kepada dia dibenarkannya. Ayat 41 ya. Ayat 42. Nabi Ibrahim pelakon utama dalam kisah ni. Ya, pelakon yang kedua ialah bapa saudara dia. Ya, yang digambarkan ataupun disebut dengan perkataan li abihi, abi. Ya, abi ataupun abu dalam bahasa Arab merujuk kepada bapa secara umum. Ya, bapa secara umum. Siapa tahu apa ni kalau bapa kandung, ya, biological father, apa istilah dalam Quran? Ya, tuan-tuan, apa istilah dalam Quran untuk bapa kandung? Ya, Datin Lin, ya. Apa istilah untuk bapa kandung? Macam mak kandung juga, ya. Kita tengok dekat luar ni. Orang panggil bapa dia siapa? Ya, kalau dia guna bahasa Arab, orang Melayu panggil bapa dia siapa? Apa istilah dia untuk bapa kandung? Ya, Haji Syari, apa Syirin, ya, Kak Mai, ya. Apa orang panggil bapa kandung? Walid, Ustaz. Ya, Walid, ya, waw alif lam dal. Tuan-tuan kena salin lah. Sebab itu perkataan yang Quran sebut banyak kali. Ya, kalau tuan-tuan tak pandai perkataan English ke French ke, tak apa tuan-tuan. Tapi kalau tak pandai perkataan Quran, oh tu sedih. Memang sangat sedih tuan-tuan. Ya, bukan kata tak suruh pandai bahasa Inggeris, bahasa lain-lain tu kena pandai. Tapi bahasa Arab Quran tu, ya, bahasa Arab Quran tu yang paling penting sekali. Sebab kita nak tahu apa istilah yang diguna, ya. Walid, waw alif lam dal. Ya, walid, ya. Jadi kalau walid bapa kandung. Kalau mak kandung tambah jelah tak marbutah di belakang, walidah. Walidun, ya, walidun bapa. Ya. Ada apa Haji Hasan? Tak dengar. Ada Ustaz. Salah. Sorry Ustaz. Ya. Jadi kalau mak kandung walidah, ya. Jadi walidah. Nabi Isa panggil mak dia, ya, walidah. Jadi bila dipanggil mak dia walidah, mana kita tahu, ya, itu istilah yang dia apa? Dia guna, ya, Allah Subhanahu Wa Taala guna untuk mak kandung. Tapi kalau mak biasa, ya, mak tiri, mak angkat, ya, mak saudara, kita panggil umi sajalah. Ya, umi itu umum, ya. Macam abi juga. Ya. Jadi kalau perkataan untuk bapa kandung izqala liwalidihi. Ya, tak ada perkataan walid kat sini, yang ada abi. Jadi maknanya dia bukan bapa kandung. Ya, sebahagian para ulama sejarawan sebut, ya, itu bapa saudaranya. Ya, bapa saudara yang membesarkan dia sejak daripada kecil, ya. Jadi sebab tu bapa saudaranya banyak berjasa pada dia. Ya. Sebab kisah dalam Quran ni kebanyakannya berulang kepada nabi-nabi dan rasul yang berbeza, ya. Siapa lagi nabi dan rasul yang menjadi anak angkat, tuan-tuan? Siapa lagi? Cuba sebut. Cuba sebutkan 2 lagi ataupun 3 lagi nabi dan rasul yang merupakan anak angkat. Ya, sebut 3. Yang pertama siapa anak angkat? Ya. Syirin, anak angkat siapa? Musa dengan Yusuf. Boleh Ustaz? Betul. Okey, Nabi Musa diambil sebagai anak angkat oleh Aziz tu. Aziz yang Musa. Fir'aun. Fir'aun, sorry. Fir'aun. Ya. Nabi Yusuf diambil sebagai anak angkat oleh menteri, ya. Menteri Al-Aziz, ya. Aziz. Okey, siapa lagi Kak Mai? Siapa lagi yang jadi anak angkat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa tuan-tuan. Tuan-tuan pergi yang jauh, tuan-tuan lupa yang dekat. Ya. Jadi Nabi Ibrahim, ya. Kita sebut Nabi Ibrahim lah dulu sebab dia rasul yang ke-7 ke-6. Nabi Ibrahim anak angkat, ya. Kemudian kita ada Nabi siapa? Ya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lah dulu kan. Ya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nombor 11, juga seorang anak angkat. Beliau juga, ya, apa kita panggil, ya, disisihkan oleh keluarganya. Dia ada bapa, Nabi Yaqub masih ada, ya, tapi telah dianiaya oleh keluarganya, adik-beradiknya. Ya, jadi Nabi Yusuf juga anak angkat, ya, dan pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan yang jadi anak angkat, siapa perempuan?
perempuan jadi anak angkat dalam Quran? Ya. Siapa? Maryam, Ustaz. Maryam. Surah ni lah, surah cerita Maryam. Maknanya cerita anak angkat ni banyak bertabur dalam Quran. Cerita anak angkat. Ya. Jadi cerita anak angkat bukan satu cerita yang asing. Ya, Nabi siapa kita panggil, Nabi Ibrahim anak angkat, Nabi Yusuf anak angkat, Nabi Musa anak angkat. Ya. Kemudian Maryam juga anak angkat, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga anak angkat. Maknanya banyak kisah anak angkat ya dalam Al-Quran ni, ya. Tokoh-tokoh tu adalah tokoh-tokoh yang menjadi nabi dan rasul, tapi mereka juga melalui kehidupan yang susah, ya. Ada yang senang, contoh macam Nabi Musa. Nabi Musa jadi anak angkat raja, tetapi dia berhadapan dengan raja yang mengaku sebagai Tuhan pula. Ya, Nabi Yusuf, ya, juga diangkat sebagai anak angkat, tapi difitnah pula, masuk penjara pula, ya. Dan seterusnya. Ya, kita kata nabi-nabi dan rasul yang lain. Jadi cerita anak angkat ni memang cerita yang selalu dimainkan oleh Al-Quran. Yang kita kena ambil maklum lah. Sebab bila suatu cerita tu diulang-ulang kepada nabi-nabi dan rasul yang berbeza, maknanya benda tu signifikan, benda tu important. So kita kena ambil maklum benda tu, ya. Jadi ingatlah apabila Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya, ya, bapanya di sini bukan bukan bapa kandung, tapi bapa angkat, ya, sebahagian para ulama tafsir dan sejarawan sebut macam tu. Tetapi dia tetap menghormati bapa angkat dia. Dia panggil bukan ya abi, ya, dia panggil ya abati. Ya, ya abati ini adalah panggilan khusus, ya, untuk seorang anak yang sangat menyayangi ayahnya. Ya, dalam sejarah kalau kita tengok dalam hadis, dalam sirah, ya, siapa yang panggil bapa dia dengan ya abati? Fatimah. Fatimah panggil Nabi Muhammad ya abati, wahai bapa yang aku sayang, wahai ayahanda. Ya, dalam Quran cerita Nabi Ibrahim ni lah. Ya, Nabi Ibrahim panggil bapa dia ya abati. Nabi Yusuf, ya, kalau Nabi Yusuf tu dia panggil Nabi Yaqub ya abati, tu memang menasabah sangatlah. Macam Maryam panggil Nabi Muhammad ya abati. Tapi Nabi Ibrahim pun tengok akhlak dia. Walaupun bapa dia tu, ya, buat berhala, walaupun bapa dia tak nak dengar cakap dia, tapi dia tetap juga panggil ya abati, wahai bapa yang aku sayang, wahai ayahanda lah. Ya, dia pun tanya, lima ta'budu, ya, ma la yasma'u wa la yubsir. Jadi dia pun tanya pada bapa dia ataupun bapa angkat dia, yang bapa saudara dan bapa angkat, ya. Jadi dia bapa saudara dan juga bapa angkat dia. Ya. Yang bapa saudara dan bapa angkat, siapa lagi tuan-tuan? Siapakah rasul yang bapa angkat dia tu adalah bapa saudara? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Siapa bapa angkat dan bapa saudara dia? Abu Talib. Jangan lupalah. Ya, Nabi Ibrahim pun sama juga. Siapa lagi seorang, ya, individu dalam Quran yang bapa angkat dia tu adalah bapa saudara dia? Siapa? Ya, kalau Rasul ada 25 je tuan-tuan, tak ramai pun, ya. Bukan kita nak cerita yang 100, ya, 28,000 tu, 124,000 tu ramai sangat. Ambil yang 25. Ya, termasuklah seorang lagi, ya, perempuan. Ya, perempuan tu lah bapa saudara dia bapa angkat. Siapa perempuan tu? Maryam. Siapa bapa angkat dia? Bapa angkat dia siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tu siapa dengan Nabi Muhammad dengan Maryam? Memanglah bapa angkat tu, betul lah kan? Bapa Ya. saudara lah. Bapa saudara. Macam mana hubungan bapa saudara tu, Haji Asy'ari? Macam mana hubungan bapa saudara tu? Macam mana Maryam tu dengan Nabi Zakaria tu bapa saudara? Macam mana hubungan dia? Macam mana boleh jadi? Ya. Tuan-tuan, macam mana? Dengan kahwin bapa saudara. Siapa kahwin dengan siapa? By marriage tu betul lah, ya kan? Tapi jawapan dalam exam kita tak boleh jawab macam tu. Kita nak tahu siapa kahwin dengan siapa. By marriage tu, whose marriage is that? Siapa dia, tuan-tuan? Tuan-tuan, Nabi ni, Nabi. Siapa? Mak Maryam dengan Nabi Zakaria. Nanti seorang-seorang. Maryam adik-beradik dengan Elizabeth. So Elizabeth Mak Maryam siapa dia? Mak Maryam siapa dia tadi? Maryam ini? Hannah. Ya, Hannah kahwin dengan
Hana kahwin dengan Nabi Zakaria. Mana Hannah kahwin dengan Nabi Zakaria? Tak boleh. Hana Hannah kahwin tu mak dengan Maryam. Dengan Imran. Ustaz, Hannah Imran. tu mak Maryam, tuan-tuan. Ya, salin balik tuan-tuan. Dah banyak kali sebut. Hannah tu mak Maryam. Kahwin Imran. dengan Imran lah. Mestilah kahwin dengan Imran. Ya, sebab Imran tu bapa Maryam. Macam mana nak kahwin dengan Zakaria pula? Zakaria yang kahwin dengan Alia Sabes. Ya. Jadi Alia Sabes tu ataupun siapa? Ya, Alia Sabes tu Elizabeth. Jadi Alia Sabes Elizabeth, ya, dia adik-beradik dengan Hannah. Jadi maknanya yang adik-beradik itu ialah Hannah dan Alia Sabes ataupun Elizabeth tu. Jadi suami-suami masing-masing itu adalah biras lah. Ya, mereka tu biras. Jadi maknanya Nabi Maryam diambil sebagai anak angkat oleh mak saudara dia lah. Ya, oleh mak saudara dia. Mak saudara dia tu Alia Sabes tadilah. Ya, suami kepada Alia Sabes tu ialah Nabi Zakaria. Yang itulah by marriage betul lah kan, bapa saudara by marriage. Ya, tapi macam tadilah hubungan mereka sangat dekat. Ya, kerana isteri Nabi Zakaria dan isteri Imran adalah adik-beradik. Ya, jadi maknanya apa hubungan Maryam dengan dengan Nabi Yahya? Apa hubungan Ya, Hajar Zainab, apa hubungan Maryam dengan Yahya? Sepupu. Ya, mereka adalah first cousin. Ya, itu cerita dia. Jadi tuan-tuan kena ambil maklum lah. Pasal cerita Imran ni satu surah tuan-tuan. Satu surah dalam Quran tu, ya, cerita pasal Imran, surah Ali Imran, keluarga dia. Ya, kemudian diulang balik dalam surah Maryam pun ada juga, ya, cerita yang sama lagi. Ya, dan beberapa surah yang lain, cerita Nabi Nabi Zakaria. Okey, ya. Jadi apabila Nabi Ibrahim, ya, dia berdialog, ya, dia bercakap dengan bapa saudara dia yang ambil dia sebagai anak angkat tu, dia kata 5, mengapakah, ya, 5 itu adalah ringkasan kepada 5 za. Panjangnya 5 za. 5 za tu mengapa, why. Tapi diringkaskan 5 saja pendek. 5 tak budu, ya. Mengapakah, ya, wahai ayah, ya, yang ayahanda yang disayangi, sebab apa tak budu, sebab apa ayah menyembah, beribadah kepada yang la yasma'u, ya, kepada berhala yang tidak boleh mendengar. Ya, berhala tu ada telinga tapi la yasma'u. Berhala tu ada mata wala yubsiru, ya, tak boleh dengar walaupun ada telinga, wala yubsiru, tidak boleh melihat walaupun ada mata. Kemudian yang terakhir, wala yughni anka syai'an. Wala yughni, dia tidak memberi manfaat anka kepada engkau syai'an, sesuatu pun. Mana berhala tu tak boleh buat apa-apa. Ya, walaupun mereka sembah, walaupun mereka mengadu bercakap dengan berhala tu ya duduk macam tu lah. Ya, ada telinga pun tak boleh dengar, ada mata tak boleh tengok dan tak boleh bagi manfaat apa-apa pun. Ya, orang Mekah, ya, mereka biasa memandikan berhala tu, dia servisnya berhala tu, dia cuci berhala tu. Dengan harapan bila mereka cuci, mereka bersihkan berhala, maka berhala tu akan turunkan hujan. Ya, kebetulan hujan turun. Jadi makin percayalah mereka kepada berhala tu. Ya, jadi itu adalah ritual agama yang mereka buat dan mereka yakin sejak zaman berzaman. Ya, tetapi kalau kita tanya mereka, agama apa mereka anut? Orang Mekah ni kalau kita tanya dia, mereka menganut agama apa, Datuk Osman? Orang Mekah. Kalau kita tanya dia agama apa dia menganut, dia akan kata dia agama apa? Dia kata dia agama Agama siapa? Ya? Nasrani. Yahudi Nasrani. Mana ada orang Arab Yahudi Nasrani, tak ada. Arab Yahudi Nasrani tak ada. Ya, agama siapa, Datuk Osman? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah tuan-tuan. Sebab siapa yang diutus ke Mekah kan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan lupa ke Nabi Ibrahim hantar Hajar dengan Ismail duduk di Mekah? Ya, jadi maknanya agama Nabi Ismail dengan agama Hajar agama apa? Agama tauhid. Agama Nabi Ibrahim. Ibrahim kan datang sekali-sekali. Ya. Jadi maknanya orang Mekah tu asalnya agama Nabi Ibrahim. Ya. Dan Nabi Ibrahim yang bina semula Kaabah bersama Ismail, jangan lupa. Ya. Jadi orang Mekah ni kalau kita tanya dia agama apakah yang mereka anut, mereka kata mereka agama Ibrahim, agama Hanif. Sedangkan mereka bukan agama Hanif.
mereka menukar ritual agama yang telah diajar oleh Nabi Ibrahim. Ya, yang mereka tukar apa tuan-tuan? Apakah yang mereka tukar dalam ibadah mereka? Datin Lin, sebutkan satu benda yang mereka tukar ibadah Nabi Ibrahim. Banyak benda tuan-tuan, sebut satu je. Sembah Haji. Sekejap, seorang-seorang tuan-tuan. Ya. Sembah berhala dia diutamakan. Yalah, apa ni, okey, ya, memang betul lah sembah berhala tu. Apa ritual agama yang mereka masih buat? Mereka masih buat, ya, agama-agama macam Nabi Ibrahim suruh tu, macam berhala ni mereka cipta sendiri. Oh, Ni yang tawaf ritual agama. telanjang. Apa dia? Bertawaf tanpa pakaian. Tawaf, ya, tanpa pakaian, lelaki dan perempuan, ya. Terutamanya orang yang datang daripada luar Mekah. Orang Mekah tak, orang Mekah mulia. Ya, orang Mekah ni dia berpakaian. Yang bertelanjang ni orang luar. Yang mereka rasa orang luar ni banyak dosa. Pasal dia duduk jauh daripada Kaabah. Ya, orang Mekah ni orang mulia. Mereka lah anggap mereka mulia walaupun mereka sembah berhala, ya. Jadi mereka tukar ritual tu daripada berpakaian kepada bertelanjang, contoh dia. Apa lagi tuan-tuan, ya? Ibadah orang Mekah yang mereka ubah daripada agama Nabi Allah Ibrahim. Apa contoh dia? Ada banyak berpuluh-puluh tuan-tuan. Ya, tuan-tuan sebut satu dua je. Ya, Datin Lin dah sebut tadi. Apa lagi contoh? Apa yang mereka buat? Ya, Haji Hassan, apa yang mereka buat, Haji Hassan? Ya, Kak Noraini. Apa lagi yang mereka buat? Yang Nabi Ibrahim ajar, tapi mereka tukar, mereka adjust. Ya, sembah berhala tu mereka cipta sendiri. Yang lain. Apa dia? Ibadah lain. Ibadah Korban. apa Nabi Ibrahim? Apa ibadah dia? Ya. Korban, Ustaz. Korban. Ya, korban maksudnya mereka korban juga. Ya, tapi korban kerana Berhala mereka. korban kerana berhala, tuan-tuan. Ya, korban tu sama. Nabi Ibrahim suruh korban, mereka korban. Tapi korban kerana berhala, bukan kerana Allah. Ya, tawaf, mereka tawaf, sama. Ya, 7 kali, sama. Ya, mula daripada Hajar Aswad, sama. Tetapi, ya, dalam keadaan tu, dah telanjang pula. Apa lagi, tuan-tuan, yang mereka ubah? Ya, sebut lagi, tuan-tuan. Ya, sebut 2 lagi sebelum kita move on kepada benda lain pula. Ya. Sebab kita kadang tak ambil maklum sangat. Ya, apa benda yang diubah tu agama Nabi Ibrahim yang mereka ubah? Antaranya apa lagi? Sebut lagi satu, tuan-tuan. Satu cukup lah, tuan-tuan. Dah 2 dah. Satu lagi. Solat. Maksudnya? Mana mereka solat? Mereka ubahlah solat tu. Macam mana dia ubah macam mana? Mereka solat macam di depan berhala. Macam Nabi Ibrahim kan di depan Kaabah. Betul ke Ustaz? Macam complicated pula jawapan tu. Tuan-tuan jawab yang simple-simple je. Ya, Ustaz bagi jawapan dia, tuan-tuan. Contohnya Nabi Ibrahim suruh wukuf di Arafah. Tapi dia tukar, dia tak wukuf di Arafah. Dia wukuf kat mana? Tuan-tuan, wukuf kat mana? Orang Mekah. Oh, Muzdalifah. Mereka wukuf di Muzdalifah, tuan-tuan. Ya, tu simple. Maknanya ibadah haji masih berjalan, ibadah tawaf masih berjalan, sa'i masih berjalan, tapi mereka tukar. Ya, jadi mereka pindahkan tempat. Ya, mereka buat apa macam tadi, korban masih korban. Ya, tetapi mereka korban untuk berhala pula. Ya, jadi kalau mereka berdoa, masih tak mereka berdoa di multazam? Masih. Dan mereka tahu multazam tu tempat mustajab doa. Ya, tetapi macam tadilah, ya. Apa ni, di multazam tu dia letak berhala. Berhala tu memang ciptaan sendirilah. Itu memang tak ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Tapi mereka masih claim, mereka masih mendakwa mereka adalah penganut agama Nabi Ibrahim. Ya, dan Allah nafikan. Ya, wa makana minal musyrikin, Ibrahim itu bukan di kalangan orang musyrik, bukan. Jadi Nabi Ibrahim tak pernah suruh, ya. Okey, itu ayat 42. Kemudian Nabi Ibrahim cakap lagi dengan ayah angkat dia, ya abati, wahai ayah yang aku sayang, apa dia? Ini sesungguhnya aku, qad, ya, sesungguhnya ja'ani, telah datang kepada aku minal ilmi. Maknanya Nabi Ibrahim kata, aku dapat ilmu. Ya, ilmu yang aku dapat ni malam ya'tika. Ya, ilmu yang aku dapat ni wahai ayah, malam ya'tika. Apa yang lam ya'tika, apa yang tak datang kepadamu. Ya, ilmu yang Nabi Ibrahim dapat ni ilmu yang khusus untuk dia. Ya, maknanya ilmu apa tu? Ilmu wahyu lah.
Ya, sebab wahyu kan tak datang pada manusia biasa. Ya, wahyu itu datang kepada nabi-nabi dan rasul saja. Ya. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya selalu diejek, selalu dipersenda ya oleh orang musyrikin. Ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam klaim Nabi dapat wahyu daripada langit. Maka ketika Nabi lalu dekat dengan kumpulan orang Quraisy selalu tanya, Muhammad hari ni dapat cerita apa daripada langit? Bila mereka tanya macam tu, sebenarnya pertanyaan tu berbentuk apa tu tuan-tuan? Ya, Hajah Zainab, ya, bentuk apa tu bila dia tanya, Muhammad hari ni cerita apa langit? Itu bentuk apa tu pertanyaan tu? Pertanyaan untuk tahu ke pertanyaan untuk apa tu? Mengejek. Mengejek beli. Untuk mempersenda, mengejek. Mereka percaya tak Nabi Muhammad tu dapat wahyu daripada langit? Mereka tak percaya, tuan-tuan. Tapi pasal apa mereka cakap macam tu? Hari ni cerita apa? Ya, bukan mereka nak tahu, ya. Nabi Muhammad sangka baik. Bila orang tanya, Nabi Muhammad nak cerita, tapi mereka ketawa kan? Sebab mereka tak percaya, ya. Jadi bila mereka tak percaya Nabi Muhammad tu nabi, mereka tak percaya Nabi Muhammad tu dapat wahyu, ya. Mereka tak percaya, memang mereka tak percayalah. Jadi apa yang mereka tanya tu sekadar mempersenda je, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham konsep dia. Ya, walaupun mereka tanya, bukan mereka nak tahu. Mereka senda je, ya. Macam kita kata, kita lah kan, kita buat majlis. Ya, 9 suku sampai 10.45, ya. 1 jam setengah. Ya, kawan kita banyak kali dah kita ajak, jomlah join, dia tak nak join. Jomlah join, tak nak join. Ya, tiba-tiba petang tadi dia tanya, malam ni kita punya kuliah pukul berapa ya? Dia bukan nak datang pun. Tapi dia saja je tanya. Ya, dia kata, kirim salam kat ustaz lah. Ya, saya sibuk lah malam ni. Selama ni pun dia tak datang pun. Ya, tapi dia cakap tu nak mempersenda je. Ya, dia kata nanti kalau dapat ada benda-benda apa, dapat ilmu ke apa kan share lah. Ya, sebenarnya dia tak minat pun. Kalau kita share dengan dia pun dia delete je. Ya, dia delete je mesej WhatsApp tu. Tapi tak ada masalah. Kita sebagai orang yang berdakwah, ya, kita share je. Dia nak delete ke, dia nak buang ke, tu cerita lain. Ya, itu sikap kita dalam konteks dakwah, sebab kita sampaikan saja. Orang tak baca tak apa. Ya, yang penting kita dah sampaikan maklumat, ya, yang kita patut sampaikan. Walaupun mungkin orang tu bersenda kita tak apa. Ya, kita doa mudah-mudahan satu hari nanti terbuka hati dia. Ya, terbuka hati dia untuk menerima agama, mudah-mudahan. Jadi Nabi Ibrahim kata, wahai ayahanda, sesungguhnya aku ni dapat ilmu daripada langit. Aku dapat wahyu. Dan ilmu tu engkau tak dapat. Ya, malam ya'tika. Ya, oleh kerana itu, wahai ayah, fatabi'ni, ikutlah aku. Apa yang aku cakap ni ikutlah. Kalau aku kata berhala tu salah, percayalah. Kalau aku kata Tuhan yang mencipta kita ni adalah Tuhan yang esa, percayalah. Maknanya macam tu. Ahdika siratan sawiyan. Biasa kita dengar siratan mustaqiman. Ya, ini perkataan yang sama erti. Siratan sawiyan. Sawiyan tu ialah mustaqim. Mana jalan, sirat, jalan mustaqim ataupun sawi yang lurus. Ya, jalan yang lurus, bukan yang bengkok-bengkok. Cuma di situ ada perkataan ahdika. Ya, usah ulang balik ya. Nanti tuan-tuan jawab apa makna ahdika. Ya, ya abati, wahai bapa yang aku sayang, ini sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, qad ja'ani, telah datang kepada aku minal ilmi, sebahagian daripada ilmu, ya, maknanya ilmu wahyu, malam ya'tika, yang tidak datang kepada engkau wahai ayah. Fattabi'ni, maka ikutlah aku. Ya, ahdika. Ahdika tu apa maknanya tuan-tuan? Ahdika. Nabi Ibrahim nak kata apa tu? Ya, cuba tuan-tuan tengok terjemahan. Apa makna ahdika? Aku akan apa? Aku akan memberi petunjuk. Boleh ke tuan-tuan? Boleh ke manusia Membimbing. Beri petunjuk tak boleh tuan-tuan? Beri petunjuk. Memimpin. Nampak tuan-tuan dah tukar dah jawapan, ya. Jadi sebab itu bila tuan-tuan jawab, tuan-tuan jangan hentam dulu. Ya. Mana boleh manusia bagi petunjuk? Tak boleh tuan-tuan. Kita hanya boleh memimpin, membimbing. Yang bagi petunjuk tu Allah. Ya, nampak tak tuan-tuan? Betapa kalau tuan-tuan terjemah macam tu salah tuan-tuan. Ya, jadi boleh jadi isu tuan-tuan. Ya. Jadi ahdika, kalau Allah betul. Ya, aku akan bagi hidayah kepadamu. Tapi oleh kerana yang cakap ni Nabi Ibrahim, ahdika maknanya aku akan pimpin kau wahai ayah. Aku akan apa? Aku akan tunjukkan engkau jalan
jalan apa? Jalan yang lurus, jalan yang mustaqim tadi, ya. Jadi tuan-tuan berhati-hati apabila tuan-tuan terjemahkan, kerana yang cakap ni bukan Allah ni. Memanglah kalam Allah betul. Tapi asal-asal perkataan ni adalah perkataan Nabi Allah Ibrahim. Jadi makna ahdika bukan aku bagi petunjuk. Ya, tapi aku tunjukkan jalan. Ya, aku pimpin kau, aku bimbing kau. Ya, maknanya Nabi Ibrahim ni betul-betul sebab bapa saudara dia ni lah yang besarkan dia. Ya, yang banyak berjasa pada dia. Jadi dia bertanggungjawab untuk bawa ya bapa saudara ni ke jalan kebenaran. Ya, itu kita lah tuan-tuan, sebab orang dah berjasa pada kita, takkan kita tak hormat. Ya, sebab dalam hidup ni kita kena appreciate orang. Walaupun yang dia sumbang tu sikit, tak apa tuan-tuan. Ya. Dalam hidup ni manusia dia akan jadi sombong kalau dia tak pandai appreciate orang lain. Ya, mentang-mentang kita ada jawatan besar, mentang-mentang kita ada tu ada ni, ya, kita tak appreciate sama orang, ya, bagi sumbangan contoh. Mungkin orang tu bagi RM10 je. Ya, orang lain boleh bagi RM10,000, boleh bagi RM100,000. Kawan ni boleh bagi RM10 je. Tapi mungkin RM10 dia tu ikhlas tuan-tuan. Ya, RM100,000 mungkin tak. Ya, bukanlah kata semua orang macam tu tak, ya, tapi Ustaz nak bagi tahu, kita jangan menilai daripada berapa ringgit yang kita dapat. Kita jangan nilai daripada apa yang dia bagi pada kita. Ya, mungkin kejayaan kita selama ni sebab sumbangan RM10 tu, mana kita tak tahu tuan-tuan. Macam kita berdoa kan. Ya, mungkin Ustaz bimbing tuan-tuan berdoa. Ya, Ustaz bacakan doa, ya, dan tuan-tuan aminkan. Ya, kadang-kadang kejayaan doa kita bukan sebab Ustaz yang doa, tapi kerana tuan-tuan yang amin. Tuan-tuan yang amin. Walaupun tuan-tuan tak tahu apa yang Ustaz doa tu kadang-kadang. Kadang-kadang Ustaz terjemah, kadang-kadang tak. Ya, walaupun tuan-tuan tak tahu, tapi tuan-tuan sangka baik. Ya, mungkin sangka baik tuan-tuan, amin tuan-tuan itulah yang menyebabkan doa tu makbul, mustajab tuan-tuan. Jadi benda tu kita kena selalu ingat. Mungkin ya, solat berjamaah kita tu diterima bukan kerana imam tu baca sedap. Bukan kerana imam tu semata-mata memang dia baca sedap, memang dia khusyuk, betul. Ya, tetapi mungkin kerana ada makmum di belakang yang lebih khusyuk lagi. Yang kita pun dapat tempias dia tuan-tuan. Ya, kerana kita duduk dalam jamaah yang sama. Macam itulah. Ya. Okey, ya. Itu dia punya kesimpulan dia. Ahdika bukan dengan makna aku bagi hidayah, tetapi aku bimbing, ya, aku pimpin, aku tunjukkan jalan. Ya, sebab Nabi Ibrahim yang dapat wahyu, jadi dialah yang kena tunjuk jalan, ya, kepada bapa saudara dia tadi, ya. Itu ayat yang ke-43 tuan-tuan. Ada soalan setakat ni? Kalau ada apa yang Ustaz boleh bantu, silakan. Ustaz, Ada apa? Ya. tentang ayat 41 tu, yang mengatakan Nabi Ibrahim tu adalah seorang yang siddiqin. Jadi, gelaran tu Nabi Ibrahim dapat, adakah termasuk yang dia sanggup tunaikan arahan Allah supaya menyembelih Nabi Ismail, dia sanggup dicampak dalam api, ya Ustaz? Betul lah tu, termasuklah, ya. Sebab memang Nabi Ibrahim ni dia tak ada bersoal. Macam kita selalu, kita question. Ya, kita kata ya ke? Betul ke? Ya, mana kita question tu. Nabi Ibrahim dia no question ask. Ya, Allah perintah, dia buat. Ya, Allah kata sembelih. Ya, Allah kata hantar isteri dan anak dia ke bumi Mekah yang kering kontang, dia hantar. Tak ada soalan tanya. Sebab tu siddiq, ya, siddiqan kana siddiqan nabi, ya, betul, ya. Bagus soalan tu. Okey, ya. Kita tanya lagi kalau ada apa-apa yang boleh Ustaz bantu, silakan. Ada apa tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Azza dan Tera tu orang yang sama ke Ustaz? Sebahagian kata sama, sebahagian kata orang lain. Ya, sebab nama-nama ni bila Quran tak sebut, dia datang dalam hadis ke, datang dalam cerita-cerita daripada ahli kitab, ya. Kadang-kadang benda tu, ya, kita tak boleh nak pastikan confirm. Ya, jadi ada yang kata Azar tu dalam Quran ada sebut. Ya. Tapi macam tadi, adakah Azar tu bapa kandung Nabi Ibrahim ataupun bapa saudara? Tak apalah, ya. Yang penting dia salah seorang, ya, daripada bapa Nabi Ibrahim. Cuma tak pasti bapa kandung ataupun bapa angkat. Tu je cerita dia. Ya, cuma dalam konteks ayat 42 ni, ini bapa angkat ataupun bapa saudara dia yang ambil dia sebagai anak angkat. Ya. Okey tuan-tuan, habis ayat yang ke-43. Ya, sama. Ya. Ya abati, wahai bapa yang aku sayang. Diulang balik tuan-tuan. Ya abati. Dah 3 kali dah. Ya, ayat yang ke-42, ya abati.
Ayat 43 ya abati, ayat 44 ya abati, 3 kali ulang tuan-tuan. Menunjukkan sungguh-sungguh dia ni berusaha. Dia guna perkataannya lembut pada bapa angkat dia. La ta'budis syaitan, ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok ayat yang ke-42, lima ta'budu, ta ain badal. Atas dal tu ada dhammah. Lima ta'budu. Ya, tetapi di sini dia ada huruf larangan la. Ya, la janganlah. Ya, la janganlah, ta'bud, ya, ta'bud. Asalnya dal tu sukun tu. Pasal dia larang, la ta'bud. Jangan engkau sembah, jangan engkau beribadah. Ya, asalnya sukun. Tetapi sebab dia bersambung dengan alif lam tu pada syaitan, ada alif lam, ya, maka kita kena hidupkan baris dia. Ya. Makna kita tak boleh kata la ta'bud asyaitan, tak boleh. Ya. Jadi kita kena sambung. Ya, ada hamzah wasal kat depan tu. Atas alif tu ada kepala sad. Ya, ini tajwid tuan-tuan ya. Ini bukan, patutnya ustaz tak perlu mengajar ni ya. Tapi ustaz masukkan juga. Kerana benda ni obvious. Jadi ustaz kena bagi tahu. Ya. Ya abati, wahai bapa saudaraku, dan tak panjang ya. Ya abatilah. Jangan panjang ya abati, bukan ya. Cuma ustaz pisah-pisahkan dia supaya tuan-tuan nampak ajalah. Ya abati la ta'bud syaitan. Tapi oleh kerana dia sukun, kena hidupkan kasrah di bawah tu ya. Bila kita baca, kita tak boleh baca la ta'bud asyaitan, tapi la ta'budish syaitan. Itu kaedah membacanya. Jadi Nabi Ibrahim cakap dengan bapa angkat dia, janganlah engkau sembah syaitan. Ya. Jadi mesti orang akan kata, saya tak pernah sembah syaitan. Macam kita cakap dengan orang berhala kan, ya, orang Hindu, orang Buddha tu. Kita kata jangan sembah syaitan, dia kata saya tak sembah syaitan. Ya, sebab dia tak faham. Ya, sebenarnya yang disembah tu adalah atas perintah syaitan tu. Ya, tuan-tuan jangan lupa ya. dalam kelas Moses kita. Ya, masa kita cerita Nabi Nuh. Ya, tuan-tuan kena ingat ya, zaman pertama ya, Nabi pertama, Rasul pertama yang berhadapan dengan penyembah berhala adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh tu first, ya, yang mula-mula berhadapan dengan penyembah berhala. Maknanya, zaman Nabi Adam tak ada orang sembah berhala. Ya, walaupun anak Nabi Adam tu bergaduh sama sendiri berbunuh, ya, tapi tak ada sembah berhala. Zaman Nabi Idris tak ada sembah berhala. Setelah Nabi Idris wafat, ya, nak masuk zaman Nabi Nuh, baru mula orang sembah berhala. Ya, baru mula orang sembah berhala. Jadi Nabi Nuh belum dilantik menjadi Rasul lagi. Kemudian baru dilantik. Jadi manusia dah mula sembah berhala. Tapi sembah berhala ni asalnya apa tuan-tuan? Berhala yang mereka sembah ni, apa tuan-tuan? Ya, syirin. Ya, berhala yang mereka sembah ni, asalnya berhala ni siapa sebenarnya? Ya, manusia mana? Orang mana sebenarnya berhala ni? Alim ulama. Orang yang alim. Alim ulama tuan-tuan. Ya, golongan sarjana yang mereka sayang, yang banyak jasa kepada mereka. Ya, jadi alim ulama ni mereka meninggal dunia kan. Bila mereka meninggal dunia, macam mana cara mereka nak mengenang orang yang telah meninggal ni, Sirin? Tambah sikit lagi. Ya, mula-mula dia macam okey kan Ustaz? Okey, belum okey lagi. Sebelum okey. Okey. Nak okey tu kena ada bendanya ya. Sebelum okey apa kena buat dulu? Buat gambar. Buat gambar dulu. Buat gambar dulu tuan-tuan. Lukis gambar. Lukis gambar ya. Itu dia panggil asnam. Asnam tu lukis gambar dulu. Ya, jadi bila lukis gambar, disimpanlah. Kalau dia rindu kepada para ulama tu, tengok gambar tu. Sebab dulu tak ada fotografi. Jadi mereka lukis gambar tu, ya. Lama-lama, siapa yang suruh lukis gambar tu? Yang lukis gambar tu siapa? Syaitan lah. Syaitan lah yang bisik pada mereka. Sebab syaitan ni kerjanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tu memang kerja dia. Kerja dia membisikkan. Dia kata, rindu tak kepada alim ulama yang dah meninggal? Rindu. Kalau rindu, lukislah gambar. Kalau macam rindu, tengok gambar tu. Mula-mula macam tu dulu. Itu dalam Ibnu Katsir dalam kitab ensiklopedia kita tu. Kemudian lama-lama apa dia buat? Setelah lukis gambar, syaitan datang balik, syaitan bisik lagi. Syaitan suruh buat apa? Barulah buat patung tuan-tuan. Ya, dia kata takkanlah gambar saja. Gambar setakat boleh tengok, tak boleh pegang. Ya, dia mesti ada benda. Ya, mesti fizikal. Jadi mereka pun okey.
buat daripada batu, buat daripada kayu, ya. Jadi mereka pun buat, ya, letak di tempat ibadah mereka. Mereka tak sembah lagi asalnya. Mereka biarkan dulu, ya. Mati bapak dia, ya, anak dia, mati anak dia, cucu, mati cucu, cicit, piut, semua sebagainya. Lama-lama mereka pun, ya, cari-cari tengok, ada pula patung-patung ni. Mereka pun tak tahu dah apa tujuan patung tu. Ya, maka mereka pun sembah. Siapa punya kerja tu tuan-tuan? Ya, itulah syaitan punya kerja. Jadi dalam ayat ni, ayat yang ke-44 ni, memanglah tak kata mereka sembah patung tu. Tapi mereka sembah syaitan. Kerana apa? Syaitan lah yang suruh mereka sembah patung tu. Syaitan yang suruh. Ya, buktinya ialah cerita zaman Nabi Nuh tu. Kemudian Nabi Nuh pun diutus. Nabi Nuh lah yang lawan dengan penyembah berhala tu. Ya, dan beliau ataupun baginda adalah Rasul pertama yang berlawan dengan penyembah berhala. Ya, sebab tu mereka ni semua dimatikan dalam banjir besar. Yang hidup hanya yang beriman di atas kapal saja. Ya, kita ni semua berasal daripada Nabi Nuh. Walaupun kita ni keturunan Adam, betul. Ya, tetapi yang jahat-jahat tu mati belaka dah. Yang hidup ni adalah keturunan kita yang duduk atas kapal lah. Ya, kemudian jadi jahat balik. Ya, ada yang jadi baik, ada jadi jahat. Ya, hiduplah, ya, sampai akhir zaman nanti. Ya, maknanya kita datang daripada zaman Nabi Nuh yang selamat dalam kapal tu. Ya. Jadi semua tu adalah kerja syaitan. Sebab tu dimatikan semua yang di bawah tu. Ya, mana ada yang hidup. Ya, Ustaz pernah sebut dalam kisah Nabi Nuh tu. Ya, ada riwayat daripada Aisyah. Ya, tak pasti tuan-tuan dan puan-puan ingat atau tidak. Ya, tapi kalau tuan-tuan tak hadir kelas tu, tuan-tuan tak tahulah. Ini tuan-tuan yang hadir lah. Ya. Ada cerita seorang perempuan yang baru bersalin. Ada riwayat. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab ensiklopedia tu. Ya, cerita seorang perempuan baru bersalin. Jadi bila dia baru bersalin, ya, dia dapat tahu air dah naik dah. Banjir ni dah mula, ya, hujan tak turun, hujan turun tak berhenti dan air keluar daripada perut bumi. Ya, makin kita panggil makin naik. Ya, dia punya water level tu makin tinggi. Jadi dia baru bersalin, ya. Bila dia dengar, dia bawa anak dia yang baru bersalin tu naik atas bukit. Ni baru bersalin ni, tapi nak selamatkan anak dia naik atas bukit. Bila dia naik atas bukit, makin lama air makin naik. Dia naik sampai ke puncak bukit. Dah tak ada tempat dah. Itu paling tinggi dah. Ya. Bila air makin naik, ya, kaki dia punya lutut dia air dah naik-naik, dia pun angkat anak dia tu, baby dia. Ya, dia nak supaya anak dia selamat. Ya, maka dia angkat naik. Ya, sehingga dia tenggelam. Anak dia masih duduk di atas lagi. Ya. Dan akhirnya anak dia, baby tu pun tenggelam juga. Ya, bila Nabi cerita benda ni, kalau tuan-tuan lah dengar cerita ni, tuan-tuan akan kata apa? Apa respon tuan-tuan terhadap cerita ni? Kisah banjir ni, ya, perempuan baru bersalin, kemudian anak dia pun baby, ya, mati, ya. Dengan perempuan tu pun mati, dengan baby pun mati juga tuan-tuan, tak selamat. Tuan-tuan akan cakap apa yang tuan-tuan nak respon bila tuan-tuan dengar cerita ni? Kasihnya seorang ibu. Kasih seorang ibu, yalah, sebab yang menjawab tu ibu kan, ya. Jadi dia tengok pada kasih seorang ibu. Kalau Haji Mat Syah akan cakap apa Haji Mat Syah? Cerita tadi je, jangan keluar dari tempat lain. Cerita tadi. Haji Mat Syah tak ada. Ya, okey, Datuk Osman cakap apa? Ya. Ada Ustaz. Ialah semua orang punya Ustaz sayang anak Ustaz. Okey, tak apa. Okay, Ya. Apa ni, apa tuan-tuan akan respon apa? Tuan-tuan dah dengar kan Ustaz sebut? Hadis riwayat Aisyah, ya, cerita tentang seorang ibu yang baru bersalin, bila dia dengar air naik, ya, maka dia pun lari naik atas bukit nak selamatkan anak dia. Akhirnya mati semua. Ya. Apa respon tuan-tuan terhadap cerita ni? Tuan-tuan nak cakap apa? Hajar Zainab dia dah jawab dah. Dia kata menunjukkan kasihnya seorang ibu terhadap anak. Betul lah, itu tak salah. Tapi tuan-tuan missing the main point. Tuan-tuan ketinggalan benda yang paling penting. Ya, apa dia tuan-tuan? Kak Masyitah, ya, apa kalau Kak Masyitah nak cakap apa cerita ni? Apa main point cerita ni? Sebut satu benda je Kak Masyitah. Dia tak beriman Ustaz. Apa dia? Dia tak beriman. Lain-lain lagi tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena tuan-tuan lama tak buat karangan ni, ya. Allah suruh kita berusaha Ustaz. Baby yang baru lahir yang tak ada dosa pun Allah matikan juga. Tu besar, tu poin besar dia tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang, kalau perempuan tu mati, ya, memang menasabah lah. Perempuan tu beriman ke tak tuan-tuan? Perempuan tu beriman ke tak?
Ustaz tanya kat tuan-tuan, beriman ke tak perempuan tu? Tidak. Tidak. Ya, macam mana tahu dia tak beriman? Kalau Ditenggelamkan. beriman dia naik atas kapal tu. Simple apa- tuan-tuan. Very simple answer tuan-tuan. Ustaz ajar tuan-tuan macam mana nak cara fikir. Bila tuan-tuan dengar hadis, dengar ayat Quran, tuan-tuan, ya, bukan semua orang pandai menilai ni tuan-tuan. Bukan semua orang. Kita baca Quran banyak. Ya, baca tu, baca ni, pergi kuliah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak dapat nak synthesize tau tuan-tuan. Ya, synthesize tu, being able to synthesize is very important tuan-tuan. Banyak orang baca Quran, banyak orang baca cerita, baca novel, tengok filem. Tapi pengajaran dia apa dia? Ya, what is the moral value yang kita dapat tuan-tuan? Yang pertama ialah, ya, jawapannya mudah saja, perempuan jadi memang tak beriman. Kalau dia beriman, dah tentu dia nak atas kapal. Betul tak tuan-tuan? Mesti dia nak atas kapal. Maknanya dia tak beriman. Mana kalau dia mati, menasabah tak? Sangat menasabah. Sebab dia, orang tak beriman, habis mati semua. Itu doa Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh doa tuan-tuan. Ya, mungkin tuan-tuan tak ingat kita pernah tadabbur surah Nuh tuan-tuan. Mari kita tengok surah Nuh, surah 71. Ustaz nak buktikan kepada tuan-tuan, ya. Tengok surah 71. Supaya tuan-tuan dapat memahami sebab sayang tuan-tuan. Ya, tuan-tuan baca Quran tapi tuan-tuan tak dapat dia punya gist tu. Ya, jadi sayang. Ustaz bertanggungjawab untuk bantu tuan-tuan. Ya. Mari kita tengok surah yang ke-71, surah Nuh. Mari kita tengok surah Nuh, ya. Surah Nuh, surah 71 pada ayat yang ke berapa tu, ya? Pada ayat yang ke berapa, ya? Bawah tu, ya. Ayat ujung-ujung lah, muka surat 571. Tuan-tuan baca Quran, muka surat 571. Ya. Cuba buka. Okey, jumpa. Tengok pada ayat yang ke-26. Ayat 26. Cuba tengok. Apa bunyi dia ayat 26 tu? Ustaz baca ya, ayat 26. Wa qala Nuhun, ya. Berkata Nabi Nuh, Rabbi wahai Tuhanku, la tazar, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau biarkan alal ardi atas muka bumi. Jangan biarkan atas muka bumi minal kafirin, daripada orang kafir, dayara, satu rumah pun jangan. Maknanya seorang individu pun jangan tinggalkan. Ya, sebab tu tuan-tuan, banjir ni mati habis semua manusia tuan-tuan. Ya, atas dunia ni tak ada siapa yang hidup. Yang hidup hanya orang beriman atas kapal je. Maknanya perempuan tadi termasuk juga orang yang kafir. Ya, ni jelas ayat ni. Ya, ayat 26 ni. Ya. Nabi Nuh beritahu, wahai Allah, ya. Patut ke Nabi Nuh doa macam ni? Apa? Datin Lin, ya. Nabi Nuh doa macam ni, patut ke? Patut ke Nabi Nuh doa ni? Kalau kita tak tahu cerita lah, kita akan kata, tak patutlah Nabi Nuh. Pasal apa Datin Lin? Pasal apa kita kata tak patut Nabi Nuh doa? Sebab dia patutnya set good example lah. I mean, jangan nak minta semua umat dia mati. Ya. Itu secara umumnya betul. Ya, tapi tuan-tuan kena ingat, dia dakwah berapa tahun Datin Lin? Nabi Nuh ni berdakwah berapa tahun? 957 950. 50 ya. 950 tahun, dekat 1000 tahun tuan-tuan. Ya. Kita kadang-kadang ajak kawan kita, ya, 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun pun kita rasa boring dah tuan-tuan. Ini hampir 1000 tahun tuan-tuan. Ya, maknanya tak ada maaf lagi tuan-tuan. Ya, sebab Nabi Ibrahim, tuan-tuan tengok ya, cerita Nabi Nuh ni. Tuan-tuan tengok Nabi Nuh, ya, cerita Nabi Nuh. Tadi dia minta tu kan, ya. Dia kata pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia kata tuan-tuan? Ya, Nabi Nuh punya cerita ayat 5. Tuan-tuan buka sebelah. Ayat 5, ya. Muka surat 570. Tuan-tuan, bila dia tengok Quran baru kita tahu cerita tuan-tuan. Ya, ayat 5. Muka surat 570, qala, kata Nabi Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku, inni da'autu qaumi. Sesungguhnya aku telah seru, aku telah dakwah kepada kaum aku, kaum yang mati tadi, kafir tu, lailan wa naharan. Siang malam aku dakwah. Siang malam aku dakwah tuan-tuan. Baca ayat 6 pula. Falam yazidhum du'ai. Ya, tapi lagi aku ajak mereka, ya, lagi aku seru siang malam, 24 jam ajak. Ya, lam yazidhum, tidak menambah kepada mereka
illa firara. Lagi aku ajak mereka, lagi lari daripada agama. Lagi ajak, lagi ceramah, lagi kuliah, lagi apa? Lagi buat tu buat ni, lagi lari mereka, lagi jauh mereka lari, tak nak dengar. Ya, siang aku ceramah, malam aku kuliah, ya. Ajak mereka pergi rumah personally apa semua, macam-macam buat tuan-tuan. Ya, 1000 tahun, 950 tahun. Tak mau juga dengar, ya. Sebab itu habislah tuan-tuan. Ya, sebab itu ya bila kita tengok Nabi Nuh tu wajar sangat Nabi Nuh doa dengan doa tersebut sebab tak ada jalan dah. Ya, tak ada jalan dah tuan-tuan. Ya. Macam kita kata macam perang Badar. Patutnya Nabi janganlah bunuh Abu Jahal tu. Kalau kita cakap lah kan. Abu Jahal tak payah bunuh. Mana kita tahu nanti Abu Jahal beriman ke? Tak ada tuan-tuan. Ya, dalam perang Badar tu sebab apa? Nabi dah dakwah 13 tahun kat Mekah. Dah dakwah 13 tahun kat Mekah, ya. Kemudian Abu Jahal datang nak lawan, nak bunuh Nabi pula. Nak bunuh orang Islam dengan persenjataan, dengan jumlah tentera 1000 orang. Nak lawan 300 orang Nabi dengan para sahabat, senjata pun tak lengkap. Jumlah pun tak ramai. Ya, patutnya Nabi jangan bunuh Abu Jahal tu. Patutnya lawan-lawan lebih kurang sikit, betul doakan. Ya Allah, bagilah hidayah pada Abu Jahal. Nabi dah doa sejak di Mekah, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak? Nabi doa Abu Jahal. Ya, jadi Nabi minta supaya Allah bagi hidayah. Ya, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakan Islam. Ya, dengan ni, ya, dua-dua ni. Abu Jahal pun Nabi minta supaya beriman. Ya, apa ni, Umar bin Al-Khattab pun sama. Tapi akhirnya Nabi khususkan doa kepada Umar pula dah. Sebab Allah dah bagi tahu Abu Jahal ni ajaklah macam mana pun. Siang malam ajak macam Nabi Nuh. Tak mahu dia tuan-tuan. Ya, sebab itu dalam perang Badar tu tak ada pilihan. Memang kena bunuh puak-puak ni. Ya, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, habis semua ni memang kena bunuh tuan-tuan. Jahat sungguh. Sebab tak ada pilihan dah, ya. Sebab mereka telah diberikan peluang, ya, untuk bertaubat, ya, untuk kembali pada agama, tak mahu tuan-tuan. Ya. Jadi macam mana kita nak kata Nabi Nuh 950 tahun. Tuan-tuan tak question, tak boleh tuan-tuan. Ya. Sebab Nabi Nuh ni kita tahu, Nabi Nuh macam Nabi Ibrahim juga. Ya. Cuma zaman Nabi Nuh tu, ya, kita kata lagi susah sebab dia punya apa kita panggil, ya, dia punya lawan dia tu adalah masyarakat, ya, kaum dia. Kalau macam Nabi Ibrahim, dia berhadapan dengan raja lah. Raja yang jahat, ya, jatuhkan hukuman bakar hidup-hidup, ya, pun masalah besar juga. Nabi Nuh pun sama tuan-tuan. Ya, sebab itu Allah matikan semua mereka. Jadi cerita-cerita Nabi Nuh ni tuan-tuan, ya, kalau kita applykan kepada cerita perempuan tadi itulah, ya, yang Aisyah tadi, memang perempuan tu perempuan jahat. Ya, tetapi, ya, kalau Allah nak selamatkan, Allah selamatkan siapa? Allah selamatkan baby dia. Pasal baby tu ada dosa tak tuan-tuan? Memang baby tak naik kapal. Tapi baby tu ada dosa tak? Mana dosa, baru lahir. Baru lahir tuan-tuan. Ya, sebab tu baby tak ada dosa. Tapi baby tu pun dimatikan juga. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa baby tu mati juga tuan-tuan? Apa logik tuan-tuan? Pasal apa baby tu mati juga? Ada kemungkinan dia kafir juga. Dia akan jadi besar jadi orang kafir juga. Okey, ya. Bagus juga jawapan tu, ya. Memang, ya, contoh dalam surah Kahfi. Tuan-tuan jangan lupa, Nabi Khidir bunuh budak kecil. Ya, dia berjalan dengan Nabi Musa, dia bunuh budak kecil. Nabi Musa pun question lah. Pasal apa bunuh budak kecil? Budak kecil ni tak ada dosa. Memang betul dia tak ada dosa. Tapi Allah telah wahyukan kepada aku, kata Nabi Khidir, budak ni bila besar besok, dia akan sesatkan mak ayah dia yang beriman. Tuan-tuan, ada cerita tu dalam Quran. Surah Kahfi. Setiap minggu baca tuan-tuan. Ya, itu itu jawapan pertama. Ya, kalau Ustaz tanya tuan-tuan, jawapan kedua katnya apa? Pasal apa budak tu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan? Sebab apa tuan-tuan? Ya, budak tu memang tak salah. Ya, ketika dia mati dalam keadaan kecil, dia bila masuk syurga, dia akan jadi pelayan syurga. Untung budak tu mati. Ya, macam yang Nabi Khidir bunuh tadi, untunglah budak tu. Sebab kalau dia besar, dia jadi kafir. Dia menyesatkan mak bapak dia. Bila dia mati kecil, ya, dibunuh, maka dia masuk syurga sebagai wildanun mukhalladun, sebagai pelayan syurga. Ya, betul tu tuan-tuan. Ya, ada satu lagi jawapan tuan-tuan. Pasal apa budak tu mati juga? Sebab apa? Sebab budak itu, sebab apa tuan-tuan? Apa sebab? Mungkin dia menyesatkan orang Islam yang dah taat dengan Allah. Itu akan datang. Yang masa tu kena bunuh tu. Yang akan datang tu kita tak tahulah kan, betul lah mungkin. Pasal apa budak tu mati juga tuan-tuan?
Tu berdoa daripada Nabi Nuh tu dah spesifik minta Allah matikan semua. Termasuklah baby itulah. Ya kot. Ya, secara umum lah, betul lah. Ya. Ada satu benda yang mungkin tuan-tuan tak perasan. Ya. Sebab tuan-tuan, apabila azab datang, dia kena semua tuan-tuan. Dia kena semua. Ya. Sebab mungkin tak di bawah tu, ya, ada orang yang kita kata macam, ya, dia taradud. Taradud ni maknanya nak naik ke, tak nak naik ke. Ya. Mungkin ada juga. Ya. Mungkin ada. Ya. Sebab itu para ulama pun bincang. Mungkin ada, ya, yang macam tu keadaan dia. Ya, ada sebab-sebab tertentu yang dia tak naik. Dia beriman. Sebab macam kes yang berlaku dalam perang Badar, tuan-tuan. Dalam perang Badar ada tak, ya? Ada tak orang yang tak lawan Nabi tetapi dia duduk dalam pasukan Abu Jahal? Ada, tuan-tuan. Cuba sebutkan seorang, ya, yang tak lawan Nabi, dia sayang Nabi tapi dia terlibat dalam perang Badar dan dia kena tangkap. Dia tak mati tapi kena tangkap. Siapa, tuan-tuan? Dalam perang Badar. Siapa dia? Ya, Nabi, orang sayang kat Nabi tapi dia pergi perang juga dengan Abu Jahal. Siapa dia? Tuan-tuan, perang Badar. Siapa kat orang ni? Abbas. Sayyidina Abbas. Ya, Sayyidina Abbas, tuan-tuan. Ya, Sayyidina Abbas tu sayang Nabi. Dia tak suka dengan Abu Jahal, tetapi dia dipaksa pergi juga. Nasib baik tak mati, tuan-tuan. Kalau mati habis ya. Ya, mati macam Abu Jahal juga. Nasib baik selamat, tuan-tuan. Allah panjangkan usia dia. Ya, dia bayar tebusan dan akhirnya dia pun masuk Islam. Akhirnya kita tahu. Ya, jadi maknanya ada orang yang dibunuh. Ya, ada dalam Al-Quran ada cerita, tuan-tuan. Ya, cerita bagaimana ada sekelompok orang Islam di Mekah yang tak hijrah. Ya, macam tadi. Kalau dalam konteks Nabi Nuh, mereka masuk Islam, beriman dengan Nabi Nuh tapi tak naik kapal. Ya, dia tak naik kapal. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW, mereka beriman, duduk di Mekah, mereka tak hijrah. Tak hijrah. Jadi bila perang berlaku antara Abu Jahal dengan Nabi, Abu Jahal kerah yang di Mekah tu untuk pergi sama dan mereka mati dalam perang. Ya, sehingga malaikat tanya mereka, ya, pasal apa kamu tak hijrah? Bumi Allah ni kan luas. Mereka kata kami ni orang lemah, ya, kami ni ditindas, ya. Maka kedudukan mereka masuk mana, tuan-tuan? Ya, masuk dalam neraka Allah, tuan-tuan. Walaupun mereka beriman peringkat awal, ya. Mereka beriman. Ya, mereka beriman pada Nabi Muhammad, tapi mereka tak hijrah. Jadi bila tak hijrah, tuan-tuan, ya, macam tadilah, kematian dia tu ada masalah, tuan-tuan. Ya, macam budak tadi tak ada masalah lah. Ya, sebab dia budak tak ada dosa. Ya, kalau katalah akan datang dia dihidupkan, besar panjang umur dia jadi jahat, tu kita tak tahu itu akan datang. Yang penting dia telah dimatikan. Kerana dia duduk bersama dengan orang jahat. Kita kalau duduk dengan orang jahat, tuan-tuan, dengan kita pun orang anggap sebagai jahat juga. Ya, walaupun di sisi Allah kita tidaklah jahat. Ya, tetapi secara umum manusia akan tengok kita sebagai orang jahat. Itu cerita dia, tuan-tuan. Ya, itu kalau Ustaz boleh detailkan. Maknanya dalam bab yang berkaitan dengan cerita-cerita Quran ni lebih kurang sama, tuan-tuan. Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, kisah yang berulang tetapi pada zaman dan pada Nabi dan Rasul yang berbeza. Cuba tuan-tuan amati, ceritanya sama, tuan-tuan. Hampir sama. Tapi tuan-tuan kena renung. Kalau tuan-tuan baca sambil lalu tak dapat, tuan-tuan. Tuan-tuan kena renung. Itulah makna tadabbur tu. Ya, sebab kalau tidak, buat apa kita buat tadabbur? Tujuan kita untuk faham, tuan-tuan. Ya. Okey, balik pada cerita syaitan tadi. Jadi ayat yang ke-44, ya. Jadi apa kata Nabi Allah Nuh AS, ya. Jadi Nabi Nuh, ya, dia bagi tahu bahawasanya dia larang bapa dia untuk sembah syaitan. Ya, sembah syaitan ni sembah apa? Sembah berhala-berhala, ya, yang syaitan bisikkan kepada manusia untuk buat. Asalnya gambar, ya, kemudian jadi patung, kemudian dimuliakan, kemudian disembah, ya. Inna sesungguhnya syaitan itu kana lirrahman, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang Maha Rahman. Apakah keadaan syaitan itu? Ya, asiyah, sangat engkar, ya, sangat durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tanya tuan-tuan, syaitan percaya tak Tuhan? Percaya, tuan-tuan. Syaitan tahu tak Allah ni berkuasa? Dia tahu. Tetapi dia sombong. Ya, iblis, ya, dan syaitan dia sombong. Dia tidak mahu tunduk hormat kepada Nabi Adam, ya, kerana menganggap Nabi Adam dicipta daripada material, daripada bahan, ya, substan yang lebih rendah. Substan dia adalah tanah. Sedangkan mereka dicipta daripada api. Ya, kesombongan itulah
yang menyebabkan dia terkeluar daripada syurga dan menjadi ya asyaitanir rajim, syaitan yang dilaknat. Rajim di situ makna mal'un, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan ya, itu ceritanya. Kerana syaitan walaupun dia tahu kebenaran tapi dia tak nak ikut. Ya, dan dia tak nak ikut tu dipanggil asi. Asi tu ya, kalau asi ain alif ya, tuan-tuan boleh catat ain alif sad. Kalau ain alif sad asi ya, itu maknanya engkar. Tapi kalau asi ain sad ya, maknanya sangat engkar. Ya, sangat engkar ya. Macam dalam Quran Allah kata manusia ni zalim. Zalim tu zalim lah ya. Tetapi kalau kata zalum, zalum makna sangat-sangat zalim. Ya, bukan sekadar zalim tapi zalum. Ya, sangat ingkar. Okey tuan-tuan ya, itu istilahnya asi. Ya abati, sekali lagi. Berapa kali dah ya abati tuan-tuan? Dah 4 kali dah. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Ya, wahai bapa yang aku sayang, wahai ayahanda, ini sesungguhnya aku akhafu, aku bimbang, aku takut. Ayyamassaka azabun, ya, aku takut nanti akan menyentuh engkau azab daripada Ar-Rahman, fatakuna lisyaitani waliya, dan engkau akan jadi wali. Wali di sini apa tuan-tuan ya? Wali biasanya makna pelindung. Wali ni makna pelindung ya. Kalau bapak lah ya, bila anak dia nak kahwin dia jadi wali. Sebab bapak tu pelindung pada anak tu. Ya, bapak tu yang jaga, yang besarkan anak tu, dia wali kita. Ya, sebab tu kalau bapak tak ada, datuk. Kalau tak ada datuk, ya mungkin adik-beradik dia tuan-tuan. Ya, abang ataupun adik lelaki dia. Jadi maknanya wali di situ makna pelindung. Ya, sebab tu bila dia berkahwin dengan seorang lelaki, anak perempuan kita tu, so kita transfer tanggungjawab sebagai pelindung tu kepada suami dia. Makna kepada anak menantu kita. Ya. Tetapi wali di sini bukan makna pelindung. Ya, wali di sini bukan makna pelindung. Takkanlah kita jadi pelindung pada syaitan. Ya, jadi apa yang jadi? Ya, kita jadi teman pula. Wali di sini makna teman. Makna teman rapat, kawan baik kepada syaitan. Ya, bila kawan baik kepada syaitan, syaitan masuk neraka, kita pun samalah tuan-tuan. Waliyazubillah. Ya, jadi tak nak. Sebab bila dia kawan baik, dia seiring dan sejalan lah. Mana kawan dia pergi, dia pun pergi. Ya, sebab apa? Ya, sebab kita jadi orang yang engkar juga, seperti mana syaitan engkar, sangat engkar kepada Allah, kita pun sama juga. Ya, itu ayat yang ke-45. Ada apa soalan tuan-tuan? Silakan. Ya, apa soalan yang tuan-tuan nak tanya? Kita dah banyak ya kaitkan cerita Nabi Ibrahim ni dengan Nabi Nuh. Ya, ustaz tadi mula-mula kaitkan dengan Nabi Yusuf. Ya, seperti mana Nabi Ibrahim anak angkat, ya, Nabi Yusuf pun anak angkat. Seperti mana Nabi Yusuf anak angkat, Nabi Musa pun anak angkat, ya. Maryam pun anak angkat, ya. Nabi Muhammad SAW pun anak angkat. Seperti mana ya Nabi Ibrahim dipelihara oleh bapa saudaranya, Nabi Muhammad pun bapa saudara juga. Maryam pun bapa saudara juga, ya. Cuma Nabi Musa ya yang jaga dia tu bukan bapa saudara. Ya, tapi Nabi Musa masih dapat bertemu dengan mak dia. Macam mana Nabi Musa boleh bertemu dengan mak dia? Apa tuan-tuan, puan-puan? Macam mana Nabi Musa boleh jumpa dengan mak dia? Dia duduk istana. Macam mana dia boleh jumpa dengan mak dia tu? Melalui Susu. ya. Maknanya mak dia datang istana ke dia pergi balik rumah mak dia? Bawa balik. Dia datang Ya. istana. Macam mana? Tuan-tuan cakap tak boleh. Mak dia datang ke istana sebab istana suruh cari orang untuk menyusu anak dia. Anak yang tak mau susu lah. Ya. Sebab tak ada siapa yang boleh menyusukan dia. Istana kan panggil. Ya, perempuan-perempuan yang boleh menyusukan, tapi tak ada seorang pun yang Nabi Musa mahu. Melainkan seorang perempuan, mak dia lah. Ya, sebenarnya mak dia tak datang istana tuan-tuan. Yang datang istana tu kakak dia. Kakak dia tuan-tuan. Ya. Jadi akhirnya maknya dipanggil, ya, dites. Nabi Musa mahu menyusu. Legalah istana. Cuma mak dia kata, aku tak boleh datang sebab aku ada urusan kat rumah. Aku ada anak kat rumah, ya, aku ada suami, kena buat kerja-kerja rumah. Jadi kalau kata Musa ni suka, budak ni suka, maka istana kena hantar Musa ni balik, ya, ke rumah aku pada setiap hari untuk menyusu. Mana Nabi Musa tiap-tiap hari dibesarkan di rumah dia tuan-tuan. Ya, dia disusukan selama 2 tahun tu, ya. Sebab mak dia, tuan-tuan jangan lupa,
masa mak dia nak hanyutkan Nabi Musa, kita pun dah baca juga, ya, nak hanyutkan Nabi Musa, mak dia kan teragak-agak. Nak hanyutkan dekat Sungai Nil tu, tarik balik. Nak hanyutkan, tarik balik. Ya, cerita tu kita pun dah baca dah tuan-tuan. Cuma tuan-tuan mungkin lupa je lah. Sebab tuan-tuan tak ulang kaji. Ya. Jadi apa yang berlaku? Akhirnya dia lepaskan juga. Cuma ya, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya ya Allah kembalikan anak tu. Jangan sampai dia tak dapat jumpa. Dan Allah bagi tahu, inna radduhu ilaiki. Sesungguhnya kami akan kembalikan Musa itu kepada engkau. Dengan apa cara? Dengan cara menyusu balik. Ya, tiap-tiap hari dia bagi susu. Sebab Musa tak nak menyusu pada orang perempuan lain. Pasal sebelum Nabi Musa dihanyutkan di sungai, ya, mak dia telah menyusukan Musa tu. Mana Musa tu dah rasa air susu mak dia. Musa dah tengok wajah mak dia. Musa dah bau badan mak dia, tuan-tuan. Kan kita dah bincang panjang dulu. Ya, sebab tu apabila seorang ibu, ya, ibu tu menyusukan anak dia, maka terbina satu hubungan lain pula. Ya, walaupun darah daging betul lah mak dia tu yang mengandungkan dia. Tapi menyusukan tu, ya, dia dapat rasa air susu mak dia yang berbeza. Sebab tu air susu perempuan lain dia tak nak. Sebab dia dah rasa air susu mak dia. Ya, dia dah tengok wajah mak dia. Dia tengok orang lain nyusukan, tak mahu dia. Ya, kemudian bau badan mak dia. Sebab itu benda-benda ni lah yang tak boleh dipisahkan, tuan-tuan. Bau badan tu, ya. Seorang ibu ataupun seorang ayah yang menyebabkan anak dia tu ada hubungan, ya, secara ada chemistry, tuan-tuan. Ya, itu sama macam Nabi Yaqub yang buta, kan dia menangis buta, ya, kemudian Nabi Yusuf hantar baju dia. Ya, daripada jauh lagi dia dah terasa dah, tuan-tuan. Dia nabi. Ya, bila dicium bau baju Nabi Yusuf alaihissalam, maka dengan izin Allah celik balik. Ya, buta dia tu celik balik. Ya, sebab apa? Sebab buta kerana menangis. Ya, bukan buta kerana apa? Kerana apa kita panggil aksiden ke, ya, ada masalah berlaku pada saraf dia ke apa tak, ya. Jadi benda-benda macam itulah, ya. Cerita-cerita tu semua cerita Quran, tuan-tuan. Ya, walaupun ya kita tak baca novel, walaupun tak tengok drama ke apa, tapi cerita Quran tu memandaikan kita. Ya, sebab tu sahabat-sahabat Nabi cerdik-cerdik, tuan-tuan. Tak baca novel pun, ya, tak baca majalah, tak baca apa pun, tuan-tuan, ya. Tapi mereka dapat kerana apa? Kerana memang Quran panduan hidup. Quran hudan lil muttaqin. Quran la raiba fi, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Okey, ya, itu cerita yang kita dah kaitkan daripada peringkat awal tadi. Ustaz tambah je lah, ya, cerita Nabi Musa tu yang dihanyutkan. Jadi Nabi Ibrahim, ya, memang termasuk, ya, salah seorang nabi yang cabarannya hebat juga. Ya, dia berhadapan dengan bapa saudaranya. Nabi Muhammad juga berhadapan dengan bapa saudaranya, tapi bapa saudaranya tak lawan Nabi Muhammad. Ya, Maryam sebagai contoh, ya. Bapa saudaranya tu adalah orang beriman, seorang nabi dan rasul juga, Nabi Zakaria. Ya. Tetapi Nabi Ibrahim tak, kerana bapa saudaranya seorang pembuat berhala. Ya, yang menyembah berhala, jual pula berhala tu. Sebab tu Nabi Ibrahim kata, ya, pada ayat yang ke-45, wahai ayahandaku, sesungguhnya aku takut, ya, azab Allah Subhanahu Wa Taala akan menyentuhmu, akan menimpamu, ya, dan engkau jadi wali, jadi teman baik kepada syaitan. Aku takut. Jadi bila jadi teman baik tu, syaitan masuk neraka, dia pun sama. Ya. Jadi bapa dia pula berdialog dengan dia, tanya pula. Qala, kata bapa saudara dia, Ar-raghibun anta. Ya, Ibrahim, anta tu engkau lah. Ar-raghibun, adakah engkau benci an alihati, ya, engkau benci kepada Tuhan-Tuhan aku? Alihati itu menunjukkan Tuhan yang disembah tu banyak. Kalau satu ilah kan, ilahun wahid. Tapi ini bukan ilah, ini alihah. Ya, alihati maknanya banyak, ada macam-macam Tuhan. Memanglah macam orang Mekah kan. Ya, dekat tempat tawaf tu ada berapa, tuan-tuan? Lebih daripada 360 berhala. Ya, jadi mereka memang, ya, mereka kata nak beriman pada Nabi Ibrahim. Ya, tapi tawaf bertelanjang. Ya, kemudian korban kerana berhala, bukan kerana Allah. Ya, jadi maksudnya mereka ubah. Ada banyak tuhan-tuhan mereka, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ya, macam-macam tuhan mereka. Ya, Isaf, Na'ilah. Ya, ada lebih, ya. Yang besar-besar ni maknanya tak kurang daripada 20, 25, ya, 26 kita kata yang besar-besar ni. Kalau yang kecil-kecil lagi banyaklah, ya. Jadi
Nabi Ibrahim ditanya oleh bapa saudaranya, adakah engkau benci? Ya, araribun, adakah raribun, benci engkau ya terhadap Tuhan-Tuhan aku? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya, jadi dia dialog juga, mau juga dia respon. Ya, la in lam tantahi, Ibrahim, sesungguhnya in lam tantahi, jika engkau tidak berhenti daripada ajak aku, berhenti daripada berdialog dengan aku, la arjumannaka, pasti aku akan rejam kau. Pasti aku akan rejam. Ya, maknanya tuan-tuan, ya, hukuman rejam ni adalah antara hukuman yang paling berat. Jadi maknanya bukan sekadar kita kata rejam ni saja-saja, rejam ni memang hukuman yang berat. Ya, dikenakan oleh kita kata oleh raja-raja pada zaman-zaman silam pun macam tu tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan tengok surah Kahfi, cerita budak-budak nak pergi beli makanan tu sama juga. Kalau mereka kena tangkap, kena rejam mereka tuan-tuan. Cerita yang sama. Ya, cerita dalam surah Ad-Dukhan, cerita Nabi Musa juga. Ya, kalau mereka mereka ditangkap, mereka akan direjam juga. Ya, cerita rejam ni memang macam-macam, banyak-banyak tempat tuan-tuan, termasuklah cerita Nabi Ibrahim ni. Jadi yang nak rejam dia ni, bukan raja lagi. Kalau raja, bakar hidup-hidup, itu paling berat lah. Ya, kemudian bapa dia kata, la arjumannaka, pasti aku akan rejam kau. Dia daripada perkataan rejam, rajim mim, rejam. Ya, jadi maknanya dia nak rejam Nabi Allah Ibrahim. Ya, sedangkan Nabi Ibrahim tu adalah anak saudara dia. Ya, Nabi Ibrahim tu anak saudara dia. Tak patutnya dia rejamnya anak saudara tu. Ya, dia pun ada sayang rasa pada anak saudara tu, tapi dia nak rejam juga. Ya, wahjurni, tinggalkan aku. Ya, berkambuhlah daripada sini. Ya, nyah engkau daripada sini. Malian, untuk jangka masa yang lama. Aku tak nak tengok muka engkau. Ya, sebab apa tuan-tuan? Sebab marah sungguh dia pada Nabi Ibrahim. Pasal Nabi Ibrahim seolah-olah mempersendakan dia. Nabi Ibrahim tak sendakan dia. Nabi Ibrahim cuma ajak dia fikir. Ya, cuba ayahanda tengok. Ya, berhala ni ada mata, ada telinga, tak boleh dengar, la yasma'. Ada mata, la yubsir, tak boleh tengok. Ya, dan tak bagi manfaat apa-apa pun. Apa manfaat berhala yang kau sembah ni? Ya, tapi bapa saudara dia tak mau. Ya, pasal bapa saudara dia bisnes tuan-tuan. Dia bisnes berhala. Maknanya Nabi Ibrahim sudah interfere dengan bisnes dia. Memang marahlah dia tuan-tuan. Ya, Nabi Ibrahim tu pula dia bela daripada kecil. Ya, tiba-tiba sekarang nak mempersoalkan pula. Jadi itu yang marah sungguh dia kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Okey, tuan-tuan, ada apa soalan? Silakan. Ada apa? Banyak benda dah tuan-tuan. Ya, Ustaz takut Ustaz tambah ni tuan-tuan lost nanti tuan-tuan ya. Lagi banyak tuan-tuan ketinggalan. Okey, ada soalan? Silakan. Ada apa? Ustaz, apa terjadi pada kaum Nabi Yunus sebab dia kan merajuk dengan kaum dia, lepas tu dia ikut kapal tu berlayar kan Ustaz kan? Lepas tu dia dikena vote kan untuk jump out from the ship tu kan? Sebab tadi Ustaz kata kalau Allah nak timpakan bala, orang yang beriman pun akan terkena. Betul. Tapi macam kes Nabi Yunus ni, dia macam saya tak pasti sama ada dia akan dia jadi opposite ke tak. Sebab tu saya nak tanya apa yang terjadi kepada kaum dia bila dia tinggalkan kampung tu. Adakah kaum dia tu pun diazab atau terlepas? Kaum dia memang akan diazab. Ya, sebab awan hitam yang bawa azab tu dah datang dah. Dah dalam perjalanan dah. Ya, itu kita belum sentuh lagi cerita tu. Tapi maknanya apabila kaum dia melihat azab tu, dia dah tengok awan. Sebab kita tahu yang azab ni, wabak penyakit, pandemik, apa sajalah, semua benda-benda ni dia ta'tis sama, yauma ta'tis sama ubidukhanin mubin, dalam surah Ad-Dukhan. Tunggulah, azab ataupun kemarau ataupun kebuluran yang akan datang daripada langit. Jadi maknanya sebagai salah satu tandanya ialah awan tu. Awan hitam. Yang bawa azab, mana hujan lebat akan turun dengan angin dan sebagainya. Jadi bila kaum dia tengok, maka mereka pun bertaubat. Sedangkan Nabi Yunus sudah keluar daripada kampung dia. Jadi sebab itu Allah batalkan azab yang akan turun kepada kaum Nabi Yunus tu kerana mereka sudah bertaubat. Jadi Nabi Yunus diuji oleh Allah kerana
beliau ataupun baginda keluar sebelum Allah izin. Sebab itulah dia diundi dan akhirnya dia dicampak, ya, masuk dalam laut, ditelan oleh ikan untuk dia muhasabah diri. Dia dicampak keluar balik, ya, kalau ikut sejarawan di apa kita panggil di Jaffa, ya, ataupun Jaffa, ya, di tepi Mediterranean, dan akhirnya dia balik ke kampung dia di Iraq, di Ninawah, di Mosul, ya. Dan ketika dia pulang, umat ataupun orang kampung ni sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tak kena azab. Ya, kerana mereka bertaubat sebelum daripada awan hitam tu datang, ya, melanda kampung mereka, selamat mereka, ya, sebab mereka bertaubat. Mana taubat tu powerful lah. Ya, jadi bila tengok benda-benda begitu berlaku, mereka terus sedar dan mereka tahu bahawasanya apa yang Nabi Yunus janji azab Allah tu betul. Cuma selama ni mereka tak nampak, mereka tak percaya. Bila sampai nampak, mereka percaya dan mereka beriman. Ya, jadi bila Nabi Yunus balik, ya, kaumnya sudah beriman kepada Allah dan Rasul, kepada dia lah. Ya, maknanya selama ni dia, ya, sebab itu kalau dia boleh bersabar sikit, ya, lebih baik, ya. Tapi Allah nak jadikan cerita, ya, nak bagi contoh dalam Quran, ada seorang nabi dan rasul yang sepatutnya sabar sikit tapi dia keluar. Jadi pengajaran dia apa? Nabi Muhammad kena bertahan di Mekah. Tak boleh keluar daripada Mekah. Ya, sehinggalah Nabi Muhammad SAW dijatuhkan hukum bunuh, orang keliling rumah Nabi, ya, barulah Allah izinkan Nabi dan Abu Bakar untuk hijrah ke negeri Madinah. Ya, jadi maknanya selagi tak sampai ke peringkat nak bunuh, mana dia kena stay put kat situ, dia kena duduk. Tak boleh lari, tuan-tuan. Itulah pengajaran daripada kisah Nabi Yunus. Kerana kisah Nabi Yunus yang berlaku zaman dulu, tapi pengajaran untuk Nabi Muhammad dan umat dia. Kisah Nabi Ibrahim yang kita baca ni, kisah zaman dulu. Nabi Ibrahim, ya, Rasul yang ke-6. Tapi pengajaran dia untuk Nabi Muhammad dan kita, tuan-tuan. Ya, sebab itu kisah-kisah dulu. Tetapi pengajaran untuk orang sekarang, kita lah. Sebab tu tujuan kita adalah untuk membaca dan mengkaji, melihat, ya, untuk synthesize, ya, sebab baru kita dapat pengajaran dia. Kalau tidak, tak dapat, tuan-tuan. Ya, tu kalau Ustaz boleh respon pada Datin Lin. Okey, ada apa lagi, tuan-tuan? Silakan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan, ya. Ustaz, nak Silakan, tanya, ya. Ustaz. Ya. Okey, yang umat-umat Nabi Nuh yang ikut dia naik kapal tu, semua yang beriman kan? Ya. Jadi yang kafir semua dah tinggal, dah musnah semua laut. Jadi tapi lepas tu yang orang tinggal dalam dunia masa tu, kaum umat Nabi Nuh semua beriman. Macam mana lepas tu dah ada pula yang jadi kafir, dah keluar daripada tak beriman, Ustaz? Yalah, setelah melalui zaman lah, ya. Sebab zaman Nabi Nuh bertukar pula lepas tu pada zaman Nabi Nabi Hud, Nabi Saleh. Macam zaman Nabi Ibrahim. Asalnya di Mekah tu kan beriman semua. Beriman kepada Nabi Ibrahim, ya. Sama ada daripada keluarga Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail, malah orang Yaman yang duduk di Mekah pun semua beriman. Tak ada yang tak beriman. Tapi akhirnya macam mana boleh jadi sesat, boleh sembah berhala tu? Samalah Haji Mak Syah. Ya, yang hidup di atas kapal semua beriman. Ya, maknanya bila surut banjir, mereka kena mula balik menanam balik, mereka kena ternak binatang balik. Sebab tu binatang dan tanam-tanaman yang dibawa tu dalam bentuk berpasangan. Ya, kerana mereka kena mulakan balik, ya, daripada scratch, daripada zero. Ya, tetapi setelah berlalunya masa, sebahagian daripada mereka mula jauh daripada agama. Samalah. Sama Haji Mak Syah. Ya, sebab manusia tetap manusia. Ada yang patuh, ada yang tidak, ya. Kemudian datang Nabi dan Rasul. Sebab tu datang Nabi Hud untuk dakwah. Ada yang beriman, ada yang tidak. Datang Nabi Saleh, ya, datang Nabi Ibrahim. Kemudian datang nabi-nabi yang lain, ya, Nabi Lut, ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Ya, apa tujuan nabi-nabi ni datang? Untuk membawa manusia kembali ke jalan lurus. Kembali kepada siratan sawiyan. Ya, siratan sawiyan. Bawa balik manusia kepada jalan kebenaran. Tapi semua ikut? Tak. Ada yang ikut, ada yang tidak. Jadi benda tu memang lumrah dia, Haji Mak Syah. Ya, bukan semua manusia akan patuh perintah Allah. Macam itulah, ya, cerita dia. Sebab itulah Nabi diutus, ya, untuk membawa manusia kembali pada agama balik. Okey, ada lain silakan. Terima kasih, Ustaz. Juga sama. Tuan-tuan ada apa? Haji Jamal ada apa, Haji? Ya, Datuk Osman ada apa?
Ada tak ada tuan-tuan? Ya. Ustaz, masih Ya. Ajar Zainab ada apa? Silakan. Ya. Kalau Ya. saya balik ke ayat 31 yang Nabi Ibrahim, sorry. 41. Nabi Isa bercakap waktu dia baby tu. Sebab masa tu saya tak hadir. Boleh tengok ni balik, boleh tengok video balik. Kan ada rakaman Haji Nazri dah Tak, rakam. Tak, soalan dia, maknanya Allah dah tetapkan seseorang tu sejak daripada azali lagi, Ustaz. Allah Sebab dah itu tetap dia apa? boleh sebab tu dia cakap dia telah menerima kitab, dia telah dilantik menjadi nabi. Maknanya is a past tense Kalau kan? kitab tu ada perbincangan lah. Ya. Ada yang kata bukan maknanya dia dapat kitab lagi. Ya, sebab tak sesuai budak baby dalam usia begitu untuk menerima kitab. Ya, walaupun Allah bagi kelebihan, dia boleh bercakap apa semua, betul lah ya. Jadi sebahagian kata ayat berapa tadi, kalau kita boleh tengok terus lagi bagus. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? 31. 31 ya. Ya. Ayat 31, wa ja'alani tu ya, mubarakan aina ma kuntu wa awsani ya bis salati waz zakah madum tu hayan ya. Itu 31. Daripada 30, Ustaz. 30. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan ya. Jadi ni apa kita panggil ya, perbincangan ni perbincangan yang adalah para ulama yang menyebut ya, walaupun nabi apa kita panggil ya, Nabi Isa tu ya dikatakan sudah dilantik ya, sejak kecil itu ada dah nampak dia punya kelebihan. Sebahagian kata dia bukan mukjizat ya. Sebahagian kata dia itu irhas saja. Irhas tu maknanya kelebihan yang Allah bagi kepada seorang yang bakal jadi nabi. Ya, sebab jadi nabi itu dia ada usia dia. Ya, kebanyakan nabi-nabi dan rasul ya dilantik menjadi nabi dan rasul tu pada usia baligh. Mana minimum lah, minimum age. Macam Nabi Muhammad maknanya umur 40. Ya, Nabi Musa juga dikatakan umur 40. Ya, jadi tak sesuai lah budak kecil tadi dah jadi nabi. Ya, kalau kita tengok dalam semua ayat-ayat, kita campurkan semua ayat. Jangan tengok satu ayat ni saja. Ya, kerana tapi kalau orang kata tapi dia boleh bercakap ya. Nabi Muhammad juga ada banyak benda-benda luar biasa berlaku masa Nabi masih belum jadi nabi dan rasul. Sebelum umur 40 ada tak banyak benda-benda luar biasa berlaku? Ada banyak. Ya, jadi benda-benda luar biasa tu dipanggil irhas. Irhas tu maknanya perkara luar biasa yang berlaku pada nabi dan rasul yang belum jadi nabi dan rasul sebelum dilantik. Kalau dah dilantik dia jadi mukjizat. Kalau dilantik ya dia dah jadi tanda-tanda kenabian. Ini belum lagi ya. Jadi ada yang kata bahawasanya yang dia boleh bercakap tu bukan mukjizat lagi. Itu irhas ya, untuk menjawab ya tuduhan masyarakat terhadap maknya yang Allah perintah supaya mak dia diam, puasa bercakap. Jangan jawab ya, sebab kalau dia jawab orang tak boleh terima. Tapi kalau yang datang menjawab itu adalah baby dia, itu luar biasa. Dan perkara luar biasa yang berlaku tu sebahagian ulama kata itu bukan mukjizat ataupun dalil an-nubuwah, bukan, itu hanya irhas saja. Itu jelah ceritanya ya. Sebab pada usia baby tak sesuai lagi dapat kitab. Lagipun dia belum akil baligh. Ya, sebab kebiasaannya nabi-nabi dan rasul ya, paling kurang pun dilantik menjadi nabi dan rasul pada usia akil baligh dia. Ya, maknanya macam Nabi Yusuf sebagai contoh. Ya, ketika masuk penjara ya, Nabi Yusuf masa datang ke Mesir itu pada usia sekitar 10 tahun. Ya, kemudian dia besar di rumah Zulaikha selama 9 tahun, dia dipenjarakan tu umur 19. Sebab tu bila dia masuk penjara dia boleh bagi nasihat, ya, dia dibagi kelebihan mentadbir mimpi dan sebagainya. Maknanya pada usia tu dia sudah akil baligh, jadi menasabah. Kalau Nabi Isa masih baby lagi. Ya, Nabi Isa diangkat ke langit ya, di langit kedua tu pada umur 30 tahun, sebahagian riwayat sebut 33. Maknanya sudah tentu ya, dia sudah akil baligh. Cuma pada usia berapa dia dilantik menjadi rasul? Itu sebahagian kata masa akil baligh. Berapa akil baligh? Mungkin 15. Mungkin lebih sikit ya, sebab mak dia akil baligh pada usia 15, itu yang boleh mengandungkan dia tu ya. Tetapi lelaki kita tak tahu. Cuma kita ambil ya secara umum 15 seperti mana kata Imam Syafi'i. Ya, jadi yang kecil itu hanya irhas saja. Ya, untuk
mempertahankan mak dia supaya orang tak tuduh mak dia tu sebagai seorang perempuan penzina. Sebab kalau mak dia cakap pun orang tak mau dengar. Siapa nak dengar? Ya, sebab yang terbukti dia mengandung. Ya, sudah tentu seorang perempuan tu mengandung mesti ada lelaki yang menyebabkan dia mengandung. Sedangkan benda tu bukan lelaki yang menyebabkan itu, ya, ketetapan yang Allah telah takdirkan. Jadi datanglah Nabi Isa dengan irhasnya tadi untuk mempertahankan mak dia. Jadi lebih pada irhas. Ya, bukan sangat ya kita kata mukjizat ataupun dalil an-nubuwah. Tu kalau Ustaz boleh respon lah berdasar pada pendapat sebahagian para ulama. Memang benda ni ada apa kita panggil ada big question mark lah. Sebab orang kata takkan Nabi Isa kecil-kecil dah jadi nabi dan rasul. Ya, tapi dia boleh bercakap masa dia kecil. Kalau kelebihan tu bukan mesti mukjizat. Ya, sebab sebelum jadi nabi irhas. Setelah jadi nabi mukjizat. Mukjizat pun kalau dia mengalahkan musuh. Tapi kalau sekadar benda luar biasa, ya, contoh macam air keluar daripada jari nabi itu bukan mukjizat. Itu dalil an-nubuwah, lain pula tuan-tuan, dia kategori dia. Ya, dia bukan sama. Kita tak boleh pukul kata semua adalah mukjizat, tak tepat tuan-tuan. Ya, itu kalau Ustaz boleh respon. Okey, ada lain silakan. Terakhir sebelum kita tamat, ada apa? Ustaz, Ya, silakan. macam mana pula dengan yang siapa tu lelaki nama Jurash tu? Jurash. Yang dia masa dia solat dia tak pergi dekat mak dia panggil, lepas tu mak dia macam doakan dia ke macam mana ke, yang kata dia akan berjumpa dengan wanita penzina Ustaz ya, yang lepas tu perempuan tu lahirkan anak and orang kampung tuduh anak tu anak dia. Anak dia. Lepas tu baby tu bercakap kan Ustaz kan? Betul. Jadi kejadian tu macam mana nak kata irhas ke apa, sebab Irhas tak boleh lah sebab dia bukan nabi. Jurash tu bukan nabi kan? Tapi bukan berlaku pada Jurash, berlaku pada baby tu. Pada baby tu. Jadi apa term kita nak cakap macam tu Ustaz? Itulah ya, kalau karamah orang terpilih ni, kalau orang terpilih biasanya kita panggil ma'unah, dia panggil ma'unah. Bukan ma'unah karamah tu, kalau karamah mesti melalui ibadah. Oh, baik. Maksudnya kalau orang tu dah dewasa, contoh kita kata ya, macam Jurash tu sendiri karamah. Jurash tu pasal dia ahli ibadah, dia orang yang taat pada perintah Allah, dia agama tauhid kan. Jadi orang yang sudah beribadah melalui proses yang itu kita panggil karamah sebab dia tu wali Allah. Ya, tapi kalau budak-budak kecil kita tak boleh panggil wali Allah lagi walaupun dia tak ada dosa. Dia pun tak ada pahala. Sebab tu budak-budak kecil bila dia meninggal, dia tak boleh masuk syurga sebagai penghuni. Betul tak? Dia akan jadi pelayan saja sebab dia tak ada pahala. Walaupun dia tak ada dosa, tuan-tuan kena bezakan. Sebab itu sebahagian para ulama kata yang berlaku pada budak tadi yang boleh bercakap, nak kata irhas, dia bukan bakal nabi, tak boleh. Maka kita boleh letak sebagai ma'unah saja. Min ain waw, ya, ma'u nun tak marbutah, ma'unah. Itu je lah. Ya, kalau boleh pun maknanya ma'unah. Orang biasa ma'unah, kalau dia wali Allah karamah, kalau dia bakal nabi irhas, kalau dia sudah jadi nabi dalil an-nubuwah, kalau mengalahkan musuh mukjizat. So ada lebih kurang 5 lah. Ya, yang pertama ma'unah, orang biasa termasuk baby. Kalau dia wali-wali Allah kita panggil karamah, ya. Kalau dia sebelum jadi nabi irhas. Nombor 4, ya, kalau berlaku luar biasa untuk membantu umat Islam kita panggil dalil an-nubuwah, ya, tanda kenabian. Kalau dia mengalahkan musuh macam tongkat Nabi Musa, Nabi Muhammad belah bulan sebagainya, kita panggil sebagai mukjizat, ada 5. Ya, dan ada satu lagi kita panggil sihir. Sihir ni orang jahat. Ya, macam ahli sihir lah, ya, berlawan dengan Nabi Musa. Tapi bila mereka melihat mukjizat daripada Musa, mereka lah orang pertama yang beriman kepada Tuhan Nabi Allah Musa AS. So paling kurang ada 6 lah tuan-tuan. Ya, ada satu yang jahat, ya. Tetapi macam tadilah, ya, yang 5-5 ni ada berbeza, ya, mengikut tempat dan masa dan kepada siapa dia berlaku. Kalau Juraish itu karamah. Kalau budak baby yang bukan jadi nabi itu ma'unah saja. Dan ma'unah dia tidak boleh berlaku banyak kali. Biasanya berlaku sekali atau 2 kali. Ya, tak boleh lebih daripada tu. Tapi kalau irhas boleh banyak kali sebab dia bakal nabi. Kalau mukjizat boleh banyak kali. Kalau dalil an-nubuwah boleh banyak kali. Ya, tu cerita dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ya, terima kasih atas perhatian. Tolong diulang-ulang balik. Ya, ada banyak benda yang tuan-tuan boleh ambil manfaat daripada kuliah pada hari ini. Ulang-ulang, salin balik, dengar, ya. Mudah-mudahan ya jadi apa kita panggil pegangan kita lah, ya, untuk bila orang tanya, sebab benda-benda ni tuan-tuan dia jadi isu. Ada orang tanya, dia kata, ya, macam mana kita nak jawab? Kalau tuan-tuan tak ada
kita tak faham istilah-istilah tadi, nanti kita akan salah dalam menjawabnya tuan-tuan. Ya, jadi tak patut ya, dan kita yang dah belajar ni patutnya kitalah yang memandu orang lain ya, bukan memberi hidayah ya. Tetapi kita memandu, kita memimpin. Ya, kita tunjuk jalan kepada orang lain. Okey, sekadar tu terima kasih Haji Mat Shah, pada semua jamaah, pada Haji Nazri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama ya. Terima kasih Nazri, terima kasih semua. Sama. Terima kasih Raka. Terima kasih semua yang hadir, yang dah bayar yuran khusus kita. Terima kasih. Faham.